Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu ingin teruskan tentang bab 12 pengendalian data. Okey, kalau sebelum ni, pada kelas yang sebelum ini cikgu sudah terangkan bagaimana mewakilkan data dalam bentuk carta palang, carta pai, graf garis, plot titik, plot batang dan daun. So, hari ini kita akan cuba masuk bagaimana untuk menukarkan satu perwakilan data kepada perwakilan yang lain. Okey, contoh dari carta palang mungkin kita akan pergi tukar menjadi graf garis kah, carta pai kah, dia mengikut kesesuaian. Okey, mengikut kesesuaian data yang kamu perolehi. Okey, jika kamu nampak yang cikgu paparkan ni, ini adalah soalan dari Latih Diri 12.1C, soalan 1 dalam buku teks tingkatan 1. Okey, ini adalah purata hujan bulanan bagi bandar impian. Okey, jika kamu tengok pada paksi X adalah bulan, manakala paksi Y adalah purata hujan dalam mm ataupun milimeter. Okey, Julai paras hujan purata hujan adalah 230 mm, Ogos 210 mm, September 260 mm, Oktober 320 mm, November 350 mm dan yang terakhir Disember 400 mm. Okey. Jadi, daripada carta palang, apakah perwakilan data yang sesuai untuk kita menggantikan carta palang ni? Okey, biasanya kalau carta palang ni dia melibatkan naik dan turun data. Okey, sebab kita mau tengok pertambahankah atau berlakunya pengurangan. Okey, dalam data yang kamu kumpul. Jadi, biasanya kalau carta palang kita akan tukarkan dia pergi graf garis. Okey, sebab kenapa? Kerana graf garis ni kita boleh nampak perbezaan ataupun naik turun data juga sama macam carta palang. Yang beza dia cuma menggunakan garis. So dekat sini kamu boleh nampak dia naik turun, naik dan naik. Okey, kalau kamu tukar pergi plot titik, kamu tidak nampak dia punya pergerakan naik dan turun. Begitu juga dengan plot batang dan daun. Okey, so sama juga paksi X kita akan gunakan untuk bulan dan paksi Y untuk purata hujan. Yang membezakannya kita hanya menggunakan garis, iaitu graf garis. Okey. Okey, selepas kamu belajar tentang pertukaran atau menukarkan perwakilan data ke bentuk perwakilan data yang lain, kita mesti tahu cara mentafsir perwakilan data yang diberikan. Okey, setiap data yang dibagi, kamu mesti pandai baca, mesti pandai analisis tentang apa yang ada dalam data tersebut. Okey, yang cikgu tunjukkan ni adalah dari soalan 12.1D, soalan 1. Okey, ini adalah perwakilan data dalam bentuk graf garis. Okey, dia tentang ketinggian pokok. Okey, ketinggian pokok dari tahun 2010 ke tahun 2016. So, kalau kamu nampak 2010, sebelah Y ni dia punya tinggi dalam meter. So 2010 8 meter, 2011 9, 2012 11, 2013 12, 2014 14, 2015 dan 2016 sama, iaitu 15.5 meter. Okey, dia tidak perubahan di tahun 2015 dan 2016. Okey, jadi kita tengok, kita akan analisis ataupun mentafsir perwakilan data berdasarkan soalan yang diberikan. Kita tengok soalan A. Soalan A dia tanya berapakah tinggi pokok itu pada awal tempoh kajian. So pada awal tempoh kajian bermaksud 2010. So ketinggiannya ialah 8 meter. Okey. So B. Berapakah pertambahan tinggi pokok itu dalam tempoh 7 tahun? Maksudnya dia mau tengok dari tahun 2010 hingga 2016 berapa pertambahan ketinggian pokok tu. Jadi macam mana kita mau cari? So cara untuk kita cari ketinggian pokok tu dalam tempoh 7 tahun. Ketinggian pokok ni pada tahun 2016 yang terakhir kita tolak dengan ketinggian pokok pada awal tempoh kajian.
Okey, artinya 15.5 meter tolak 8 meter sama dengan 7.5 meter. Maksud dia pertambahan tinggi pokok tu dalam tempoh 7 tahun adalah 7.5 meter. Okey, yang C. Pada tahun yang manakah tinggi pokok itu ialah 12 meter? Jadi tahun bila tinggi pokok 12 meter? So kamu tengoklah data sini. So sini adalah 12 meter. So 12 meter ketinggian pokok pada tahun 2013. Okey. Okey, yang D. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. So, kamu tengok daripada graf garis ni 2010 hingga 2016, apa inference yang kamu boleh buat ataupun kesimpulan. Okey, kesimpulan yang kamu boleh buat. Okey, kalau cikgu buat kesimpulan dia di mana tinggi pokok adalah sama bermula tahun 2015. Ini bermaksud selepas 2015 ketinggian pokok tidak berubah. So kalau kamu tengok 2015 dengan 2016 ketinggian pokok sudah sama. Okey, itu inference yang cikgu buat. Mungkin kamu boleh buat ketinggian pokok bertambah dari 2010 hingga 2015 dan sama bermula 2016. Okey, boleh guna inference macam tu. Okey, soalan yang terakhir. Berdasarkan trend graf garis itu, ramalkan tinggi pokok itu pada tahun 2017. Okey, so kalau kamu nampak sini, 2015 dengan 2016, dia perubahan dia tiada. Okey, ketinggian pokok tidak berubah. Ini bermaksud 2017 juga ketinggian pokok adalah sama yang kita boleh ramalkan. Okey, iaitu 15.5 meter. Okey, sekarang kita masuk pula dalam histogram. So, apa itu histogram? Histogram adalah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu selang yang tertentu. Okey, nanti cikgu tunjukkan apa itu histogram. Yang kedua adalah poligon kekerapan. So, poligon kekerapan ni adalah graf yang menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Okay, so ini contoh histogram. Dia kalau kamu tengok dia macam carta palang tapi dia berdekatan, dia bersambung. Dan kalau kamu tengok dekat bahagian paksi X ini, dia bukan satu nombor sahaja. Dia dari beberapa nombor yang digabungkan. Tapi dia punya nisbah, dia punya skala mesti sama. Okay, contoh dia sini 140 hingga 144. Kalau kamu tengok sini dia ada 5 ketinggian. Iaitu ketinggian dari 140 hingga 144. Dan ini pun mesti 5. Okay, maksudnya dari 145 ke 149. Dia mesti sama. Jangan sini 5, sini ketinggian untuk 5 cm, sini tiba-tiba 10, sini 15. Jadi skala dia tidak sama. Okay, dia mesti skala yang sama. Itu histogram. Poligon kekerapan pula di mana daripada histogram dan dibuat satu garis lurus pada titik tengah histogram tersebut. Okey, so itu adalah poligon kekerapan. Okey, bagaimana kita mau mentafsir histogram? Okey, cikgu guna histogram yang sama juga tadi. So, soalan yang pertama, cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 cm hingga 159 cm. So, kita tengok data dekat sini. Bilangan murid yang mempunyai tinggi 155 hingga 159. So, sini. Okey, artinya dia bahagian sini. Jadi, jumlahnya ada 10 orang. Okey, 10 orang murid. Okey, soalan B. Murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid perempuan yang layak menyertai pasukan bola tampar. Okey, dia mau tinggi murid perempuan 160 dan ke atas. So, kalau kamu tengok sini, mana yang 160 dan ke atas? So, yang terakhir ni. Okey, so yang terakhir ni, berapa bilangan murid dia? Okey, setiap satu selang yang halus ni adalah 1. Okey, jadi dia bersamaan dengan 3 orang murid. Okey, C. Dengan memerhati bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. So, inference ataupun kesimpulan yang cikgu boleh buat,
Kebanyakan murid perempuan mempunyai tinggi 145 cm hingga 159 cm, iaitu dalam kalangan ni. Okey, sebab sini yang dia punya kekerapan banyak. Jadi kita anggap kebanyakan murid perempuan mempunyai tinggi 145 cm hingga 159 cm. Okey, ini adalah subtopik terakhir, di mana apakah kepentingan mewakilkan data secara beretika. Okey, apa kepentingan dia? Yang pertama, kita mesti mewakilkan data-data kita dalam beretika untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, so yang kedua, bagaimana kita mahu mewakilkan data secara beretika? Okey, dengan cara skala yang digunakan dalam perwakilan tu mesti seragam dan bermula daripada sifar. Okey, seragam. Maksudnya kalau skala tu dari sifar pergi 2, beza dia 2, artinya 2 pergi 4, bukan 2 terus pergi 8. Okey, dia mesti seragam. Yang ketiga tu data yang dipaparkan mestilah tepat. Okey, contoh kalau kamu kata kamu menemu duga ataupun menemu bual 100 orang pelajar. Jadi dalam data kamu tu mestilah ada tentang 100 orang pelajar, bukan 80 orang pelajar. So mesti tepat. Okey, lagi satu contoh, kamu tengah mengkaji tentang makanan kegemaran. Okey, ada pelajar masukkan sana contoh makanan kegemaran dia ayam goreng. So kamu kena masukkan tentang ayam goreng, bukan tiba-tiba kamu masukkan sana nasi ayam. So data tu sudah tidak tepat. Okey. So ini contoh soalan yang pertama. Ini adalah carta palang berkaitan permainan kegemaran murid. Okey, ada hoki, badminton, bola tampar dan bola sepak. So hoki ada 4 orang, badminton 12 orang, bola tampar 6 orang, bola sepak 16 orang. Soalannya, Zurini menjalankan tinjauan ke atas 40 orang murid tentang sejenis permainan kegemaran. Hasil tinjauan ditunjukkan dalam carta palang di atas, so di sebelah ni lah. Okey. Soalannya, adakah carta palang ini memaparkan data dengan tepat? Terangkan. Okey, so kamu tengok tepat ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok dari segi Y, dia punya paksi Y skala dia sama. 0 pergi 4, 4 pergi 8, 8 pergi 12, 12 pergi 16. So maksudnya beza antara skala ni 4. Itu tidak masalah. Jadi apa yang kita tengok lagi dari benda lain. Okey, yang kedua kita tengok dari segi bilangan murid. So, bilangan murid dia betul ke 40 dalam data yang ditunjukkan? Kita tengok. So, kalau kamu tengok bilangan murid, hoki 4 orang, tambah dengan badminton 12 orang, tambah dengan bola tampar 6 orang, tambah dengan bola sepak 16 orang. Jumlahnya ialah 38. Jadi, adakah data yang ditunjukkan ini tepat? Jawapannya, okey, maka data yang ditunjukkan adalah tidak tepat kerana hanya menunjukkan 38 orang murid sahaja. Okey, ini salah satu contoh perwakilan data yang tidak beretika lah. Dia kata 40 orang tapi yang ditunjukkan cuma 38 orang. Okey, seterusnya ini adalah graf garis suhu di Bandar Mahkota. Okey, di mana pada waktu 8, 10, 12, 14, 16 dan ini perubahan suhu. Okey, soalannya, graf di sebelah menunjukkan suhu di Bandar Mahkota dari jam 8 pagi hingga 16. Jam 16 tu maksudnya jam 4 petang. Adakah graf garis ini memaparkan data dengan jelas? So, kalau kamu tengok, dia tidak cakap bilangan. So, kita tak boleh tengok. Kita tengok dari segi suhu ni. Okey, sini dia tidak letak, kita anggap sini kosong. So, kalau kamu tengok kosong, dia terus pergi 24 bermaksud beza dia 24 kan? Tapi dekat sini kamu tengok, dari 24 dia pergi 25, 26, 27. So, sini beza dia 24, tapi sini beza dia 1. So, dia punya perwakilan data dia tidak beretika. So, jawapan dia ialah tidak. Okay, tidak jelas kerana skala yang digunakan tidak seragam. Di mana bermula dari sifar ke 24, kemudian diteruskan dengan 25, 26 dan seterusnya. Okay, jelas? Okey kelas, so itu sahaja untuk bab 12 pengendalian data bahagian 2. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu dalam mengulang kaji dan menguasai topik ini.
Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.